tu awak tengok buku teks dulu, muka surat 80. Homeostasis dalam tumbuhan, bagaimana tumbuhan mengawal atur. Keadaannya apabila waktu siang dengan waktu siang dengan waktu suhu yang tinggi. Okey, kalau kamu perasan, contoh tengok gambar foto 3.8, gambar pokok pisang. Okay, pada waktu tengah hari waktu yang panas, dia punya keadaan daun tu macam layu, tapi bila waktu petang, keadaan daun dia macam segar sikit. Itu dia menunjukkan pokok pisang dia menggulungkan daun bila hari panas supaya elak pokok tersebut daripada kehilangan air. Okay, so transpirasi ni adalah proses di mana air daripada tumbuhan hilang daripada tumbuhan tersebut. Okay, dalam proses ini air hilang daripada daun dalam bentuk wap air ke persekitaran melalui satu bahagian pada tumbuhan yang kita panggil stoma. Ini adalah proses pengangkutan air dalam tumbuhan, tapi kehilangan air itu dalam bentuk transpirasi. Ini air daripada tumbuhan hilang dipanggil transpirasi. Okay, dia akan hilang melalui, kalau kita manusia kita ada liang-liang remuk, liang-liang roma, liang-liang peluh. Kalau tumbuhan dia hilang melalui stoma. Stoma ni berada pada daun tumbuhan. Okay. Ni boleh tengok proses di mana transpirasi berlaku. Air daripada dalam tanah ni, okay, dia akan diserap oleh akar. Okay, dia akan bawa air ni masuk ke dalam batang tumbuhan dan seterusnya dia akan hilang melalui stoma. Okay, awak tengok video ni. Okey, air masuk. Kemudian dia akan masuk ke dalam batang dan dia akan keluar melalui stoma pada daun. Ini stoma. Ini adalah stoma. Dekat sinilah air akan dikeluarkan bergantung pada keadaannya macam mana. Okay. So transpirasi membantu tumbuhan menyerap. Proses transpirasi dia bantu tumbuhan serap air dan juga angkut air dan mineral daripada tanah, kan yang tadi. Daripada tanah masuk ke akar dan ke seluruh, dihantar air itu kepada seluruh bahagian-bahagian dalam tumbuhan. Tapi apabila hari itu panas, suhu tinggi, penyejatan air daripada daun akan menyejukkan tumbuhan. Manusia bila berluh, dia akan sejukkan badan. Tumbuhan pula, dia akan sejukkan tumbuhan tersebut pada hari panas melalui proses penyejatan air melalui transpirasi. Okay, so ini dia tunjuk daripada sambungan daripada akar tadi ke batang, masuk ni batang, kemudian dia akan pergi ke bahagian-bahagian tumbuhan. Contoh ni dia pergi ke arah daun, ke arah bahagian daun kat sini. Jadi dalam, kalau kita buat keratan, kita potong daun ni, kita akan nampak proses pergerakan air. Kita tak nampak lah, tapi kalau tengok bawah mikroskop, actually dia punya pergerakan tu dia akan keluar melalui stoma. Uap air tu akan keluar. So transpirasi pada daun akan menghasilkan daya yang menarik air daripada bahagian batang tumbuhan. Okay, cik ulang balik. Okay. Di akar. Okay, di akar akan serap air. Okay. Dekat atas, dekat bahagian daun, dah berlaku proses transpirasi daripada air yang dah masuk sebelum ni. Jadi proses transpirasi tu air dah keluar, dia akan menyebabkan satu daya yang menarik air masuk ke dalam akar. Okay, jalan pergi ke bahagian-bahagian tumbuhan yang lain. Yang ni. Okay, dia akan pergi tumbuhan yang lain macam ni, dia akan keluar melalui
stoma. Okey. Pertama, air masuk diserap daripada akar, dibawa ke seluruh bahagian dalam tumbuh-tumbuhan. Okay, air tersebut akan melalui proses transpirasi, dia akan tersejat melalui wap air akan tersejat melalui stoma. Itu kita panggil transpirasi. Yang ni keluar, dia akan tarik daripada bawah ni. Okay, ini akar. Okey. Pergi kepada batang tumbuhan. So air dia akan masuk melalui akar, pergi ke bahagian-bahagian tumbuhan. Semua ni dia pergi, tapi ni dia tunjuk contoh kat sini. Pergi sini, air tu akan keluar melalui stoma. So ini keluar, awak bayangkan proses tu air ni, wap air ni keluar dan dia akan menyebabkan satu daya yang menarik air daripada batang tumbuhan yang lain. Batang tumbuhan ni lah, kan tarik-tarik itu proses dia. Waktu hari panas lagi menyebabkan kebarangkalian air tu tersejat lagi. Sebab tu macam pokok pisang tadi, dia akan gulungkan dia punya daun supaya dia kurangkan proses kehilangan air. Dia tak akan buang semua, dia akan kurangkan proses kehilangan air. Itu bagaimana tumbuhan tu dia kawal pergerakan air dalam waktu panas. Kalau hilang semua air, matilah pokok tu. Okey, ini yang stoma. Stoma memang terdapat pada daun. Kita tak nampak. Hanya melalui mikroskop baru kita nampak stomata tersebut. Okey, sel-sel pengawal akan mengawal pembukaan dan penutupan stoma. Sel-sel pengawal ada kat tepi ni. Yang tempat buka dengan tutup tu, itu adalah sel pengawal. Okey, jadi pada waktu siang, stoma akan terbuka untuk pertukaran gas sebab dia nak menjalankan proses fotosintesis. Proses pertukaran gas karbon dioksida dan juga oksigen. Jadi apabila stoma itu terbuka untuk pertukaran gas, pada masa yang sama wap air akan hilang. So ini akan meningkatkan kadar penyerapan air oleh akar. Atas hilang, tersejat, bawah akan tarik lagi air. Okey, so kita lihat situasi pada waktu siang. Pada waktu siang, ini sel pengawal cikgu tunjuk tadi. Sel pengawal ni sebagai satu benda yang mengawal pembukaan dan juga penutupan liang stoma. Jadi pada waktu siang, stoma akan terbuka supaya lebihan air tersejat daripada daun melalui proses transpirasi. Tapi kalau suhu tu terlampau tinggi, sangat panas, stoma akan tertutup untuk mengurangkan air yang tersejat melalui daun, melalui transpirasi. Dia akan tutup. Kalau kamu perasan sekarang ni waktu panas, bila keluar rumah, siapa yang kat rumah dia ada pokok-pokok mak tanam, tengok dia punya daun nampak layu. Bila waktu sangat panas, daun akan nampak layu sebabnya inilah stoma akan tertutup. Bila dia terbuka, daun tu nampak segar, nampak tegang je. Tapi bila dia dah tertutup, semua tutup, so dia akan nampak layu sikit. Dia bukan nak mati, dia layu sebab dia nak kurangkan proses air tu tersejat daripada badan dia. So ini yang terakhir untuk bab 3, kepentingan homeostasis kepada manusia dan juga benda hidup. Okay, pertama, supaya sel badan kita dapat melakukan aktiviti dengan cekap. Itu adalah kepentingan homeostasis pertama. Kemudian tindak balas kimia dalam sel hidup dikawal oleh enzim yang peka pada perubahan persekitaran. Keyword dia peka pada perubahan persekitaran. Barulah kita dapat jalankan aktiviti yang optimum dalam badan. Seterusnya, perubahan suhu akan mempengaruhi aktiviti enzim ini. So yang kepentingan lain, kita kena bersyukurlah sebabnya homeostasis ni menyebabkan kita punya suhu badan, persekitaran dalam badan kita adalah terkawal dalam keadaan yang normal. Kalau terlampau panas, terlampau sejuk pun tidak elok untuk kita punya organisasi badan. Okey, itu sahaja untuk bab 3.